Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ada satu soalan cepu emas untuk anda semua. Anda boleh komen, saya minta bantuan anda untuk komen di ruangan komen apa pendapat anda. Perlukah kes Najib diberhentikan bicaranya? Iaitu berkenaan dengan tuntutan agaknya daripada orang-orang UMNO supaya Najib Razak mendapat tahanan di rumah. Patutkah untuk kes ini? Sebenarnya tak patut pun untuk diheboh-heboh, tak patut untuk dibesar-besar. Sepatutnya Najib teruskan penjara dia di hospital pula. Penjara dia di penjara kah? Anda boleh komen apa saja yang anda ingin, tetapi janganlah memaki hamun pula ya. Okey. Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan kata-kata komen berkenaan dengan perkara ini. Tiada tekanan untuk menghentikan bicara kes Najib. Perbicaraan kes rasuah bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang dipenjarakan akan diteruskan. Akan diteruskan kerana tiada tekanan daripada mana-mana pihak untuk menghentikannya, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang dilapor oleh New Straits Times. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata walaupun UMNO sekarang ini menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan, sebenarnya tiada tekanan untuk campur tangan dalam kes One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Najib masih menjalani perbicaraan besar sekarang atas tuduhan rasuah, kata PM10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebahagian daripada kerajaan perpaduan, gabungan dari partinya, tetapi tiada tekanan kepada saya untuk menghentikan perbicaraan kes yang sedang berjalan, katanya dalam satu temu bual dengan Sami Zaidan dari Al Jazeera. Najib Razak yang sekarang ini berusia 70 tahun menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit Malaysia milik One Malaysia Development Berhad 1MDB, dan juga 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab kritikan bahawa reformasi ekonomi dan demokrasi kerajaannya telah perlahan tetapi memberi tumpuan kepada menstabilkan gabungan itu daripada menyiasat orang berkuasa kerana rasuah. Katanya bukan mudah untuk membetulkan isu-isu yang sudah berdekad-dekad dengan hanya berkuasa selama setahun setengah. Saya setuju ya. Saya setuju. Adakah anda setuju? Betul. Masalah yang sudah berdekad-dekad, berpuluh-puluh tahun, bukannya mudah untuk diselesaikan hanya dengan 1 tahun setengah. Tenang. Kita telah melihat percubaan pada masa lalu, malah di Eropah Timur, di mana negara-negara berkobar-kobar untuk menjejaskan pembaharuan pantas. Akhirnya menjadi bencana kepada ekonomi dan persediaan politik. Dalam kes ini kita bertentangan dengan hasutan pembangkang ini. Apa yang paling penting ialah takbir urus, kata PM10. Dan beliau berkata lagi, apa yang kami berjaya lakukan adalah untuk memeriksa penyalahgunaan oleh pemimpin dan anggota kabinet daripada membazirkan kekayaan melalui rintangan terus. Tender yang bernilai berbilion-bilion dolar, kami telah menghentikannya, katanya, seperti yang dilaporkan oleh The Malaysian Insight, diterbitkan semula di sabudin.com.net 19 Mei 2024. Tinggalkan komen anda, apa pendapat anda. Saya secara peribadi bersetuju dengan apa yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katakan ini. Okey, saya setuju, terutamanya untuk membetulkan masalah yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi masalah. What you expect? Janganlah expect hari ini jadi PM semua dapat selesai masalah. Tak adalah macam tu. Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang cuba untuk memperbaiki satu demi satu secara baik, bukan tergesa-gesa, secara holistik lah. Secara holistik Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang membetulkan apa yang memang sudah masalah berpuluh-puluh tahun. Jadi Perdana Menteri sebelum ini
nampaknya tidak berjaya selesaikan masalah. Sekarang di bahu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk selesaikan. Syukur kepada Tuhan, puji Tuhan, kerana sudah banyak masalah yang ada di Malaysia ini satu persatu diselesaikan, terutamanya rasuah, terutamanya tender terus yang disebut oleh berita tadi. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita terkini. Wow, berita terkini. Adakah Azalina Osman akan digugurkan? Adakah beliau akan dipecat? Tapi atas sebab apa? Kenapa dia perlu dipecat? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh tinggalkan komen. Apa pendapat anda mengenai perkara ini? Patutkah UMNO menggugurkan Azalina Osman? UMNO dicadangkan untuk gugur Azalina sebagai ketua penerangan. Wow. UMNO cawangan SS9A Damansara mengusulkan satu pertukaran atau rombakan bagi jawatan Ketua Penerangan UMNO Malaysia yang kini disandang oleh Datuk Seri Azalina Osman Said. Ketuanya Amin Syukur berkata Azalina yang juga sekarang ini adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi dilihat tidak fokus kepada tugasnya sebagai Ketua Penerangan Parti yang seharusnya perlu bersikap lebih proaktif. Menurutnya, pihaknya beranggapan akar umdi UMNO memerlukan pelaksanaan strategi, memerlukan pelaksanaan gerak kerja, memerlukan pelaksanaan hala tuju yang drastik, yang lebih jelas agar setiap tindakan tidak tersasar. Menurut kenyataan mereka, disebabkan daripada itu, kita memerlukan seorang individu atau seorang figura yang mungkin boleh lebih fokus untuk bertindak sebagai ketua penerangan dan mempunyai masa untuk merencana usaha-usaha serta tindakan yang sifatnya tidak bermusim, kata mereka. Tambahnya lagi, satu pelan naratif untuk masa depan UMNO yang lebih praktikal perlulah segera digerakkan oleh Ketua Penerangan, serta segala usaha perlu digembleng kepada usaha yang bersangkutan dengan portfolio penerangan. Katanya menerusi usul yang berkaitan perkembangan mutakhir daripada akar umbi UMNO. Ia susulan akar umbi dikatakan kurang pendedahan serta kurang penerangan secara dalaman, khususnya dari unit atau pasukan terbabit. Justru Amin berkata UMNO cawangan SS9A Damansara mahu mengusulkan supaya Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan untuk menggalas tugas Ketua Penerangan baru dan berharap usul itu tidak diketepikan. Tidak diketepikan dan berharap usul itu dapat dipertimbangkan oleh kepimpinan tertinggi UMNO. Mereka berkata melalui kemahiran, pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki oleh beliau, ia dilihat satu kelebihan yang boleh diguna pakai untuk kebaikan UMNO. Selain daripada itu, UMNO cawangan SS9A juga beranggapan beliau mempunyai masa untuk lebih fokus untuk merencana, bergerak dan bertindak sebagai Ketua Penerangan yang baru, katanya dalam kenyataan itu. Katanya cadangan itu diusulkan selepas melalui pertimbangan rasional demi kebaikan UMNO dalam menghadapi situasi semasa politik tanah air. Daripada Sinar Harian diterbitkan semula di sabudin.com.net. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang arif lagi bijaksana, apakah anda bersetuju sekiranya Azalina Osman Said digugurkan, dipecatkah digugurkan ya, digugurkan dan diganti dengan penggantinya yang dicadangkan, yaitu Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan? Adakah anda setuju? Dapatkah Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan ini untuk menggalas tugas dan seterusnya mengembalikan semula kegemilangan UMNO? Ataupun pada pendapat anda sebenarnya tak ada maksud pun, sama ada Zalina kah, sama ada Rizal Marikan kah, sama saja UMNO tetap sama.
Apa pendapat anda? Siapa yang sepatutnya letak jawatan? Siapa yang sepatutnya letak jawatan di dalam UMNO? Mungkin anda ada pengalaman, ada pendapat anda sendiri, anda boleh tinggalkan di ruangan komen. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Saya ingin ucapkan selamat Hari Ibu yang sudah lalu, tapi belum lama lah, sudah lalu. Apalagi Hari Guru yang sudah lalu. Dan hari-hari seterusnya kita doakan semoga semuanya baik-baik saja. Kita jumpa lagi, bye-bye.